Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ini kamu bersama dengan Cikgu Farah. Okey, ini adalah kelas sambungan daripada kelas Cikgu Nurrizan. Okey, kamu dah belajar kan dengan Cikgu Nurrizan tentang konsep-konsep nombor pecahan. Betul tak? Okey, so sekarang untuk kelas ni kita akan sambung kepada latihan nombor-nombor pecahan ataupun operasi tambah tolak bagi nombor pecahan dan juga konsep daripada okey, soalan penyelesaian masalah. Okey, sebelum kita start kita punya kelas, cikgu nak kamu sediakan ada di sebelah kamu ataupun ada bersama-sama dengan kamu buku topikal. Buku topikal Maths Sketch. Okey, dan juga buku tulis. Sebab nanti cikgu tak naklah kamu terlepas poin-poin yang penting. So mana-mana kata kunci yang penting tu kamu kena salin dan juga ada soalan-soalan yang cikgu bagilah. Okay, so nanti kamu kena selesaikan. Okay, kamu buka muka surat 13, buku topikal, chapter 2, tajuk pecahan. Okay, so kamu boleh tengok dekat situ dia ada bahagian 1. Bahagian 1 ni dia menunjukkan teknik dan strategi untuk menjawab soalan pecahan. Tapi cikgu tak naklah go through yang ni sebab nanti sama juga dengan kita nak buat latihan, cikgu akan bincang. Okey, so yang ni nanti awak baca sendiri. Okey, sekarang ni pergi kepada muka surat 14. So soalan 14 ni cikgu nak kamu tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni okey, sebelum tu soalan kat sini kalau kamu perasan dia ada input dan juga output. So input ni cikgu akan terangkan dulu kepada kamu supaya kamu tahu macam mana nak jawab, dan output soalan pada output ni kamu buat. So nanti kita tengok jawapan betul ataupun salah. Okey, so tengok soalan nombor 2 ini dia bagi soalan garis nombor, betul? So bila kamu ada jumpa soalan yang ada garis nombor, kamu kena ingat satu, kamu mesti tahu cari dia punya perbezaan. Okey, soalan ni apa yang dia nak? Okey, dia nak nilai M. Dekat sini kalau kamu nampak, dia bagi apa ni? Garis yang pertama ni nilai dia sifar. Okay, sorry. Ini sifar. Sifar, lepas tu garis yang kedua ni 1/4. So macam mana kamu nak tahu dia punya perbezaan, nilai perbezaan dia, kamu kena buat operasi apa? Operasi tolak. Tapi sebelum tu kamu kena tengok dululah sama ada garis nombor ni dia berada dalam susunan apa? Susunan menaik ataupun menurun. Itu satu. Okey. Jadi cikgu cakap kamu kena tahu dia punya nilai perbezaan setiap jurang tu. Okey, so bila kamu nampak dia dalam susunan menaik, okey, susunan menaik ni maksudnya kamu kena tambah. Okey, so tadi kamu dah dapat nilai perbezaan dia adalah 1/4 dan sekarang ni kamu perasan tak dekat sini daripada nilai 1, nombor 1 ni, daripada nombor 1, apa tak ni? Okay, daripada nombor 1 ke M ni dia ada berapa? Dia punya gap dia. Ada dua garis nombor. Okay. So dua garis nombor ni kamu start dengan 1. 1 tambah 1/4 tambah lagi 1/4 dan kamu akan dapat nilai M. Kenapa kita buat tambah? So kamu tengok garisan nombor ni dia ada dalam susunan apa? Susunan menaik. So itu sebab kamu kena tambah. Okay, so kamu tambah 1, tambah 1/4, tambah lagi 1/4, kamu akan dapat 6/4. So jawapan dia adalah B. 1 ni sama dengan berapa?
sama dengan 4/4. So, kita tengok kat sini. 4/4. Okey, cuba buat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni pun sama juga soalan macam yang input tu. Dia nak kamu cari nilai C. First kali kamu kena tengoklah berapa dia punya nilai beza dia ni. Perbezaan. Kenapa tak nak ni? So kamu kena tengok dia punya perbezaan dia. Perbezaan dia adalah 1/5. Okay, so 1/5 ni start daripada 1 sampai ke sini dia ada berapa? Dia punya gap 1, 2, 3. So awak kena tambah 3 kali 1/5. So 1 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5. So kamu akan dapat nilai C. Okay, 1 dekat garis nombor ni sama dengan berapa? 5/5. Tadi 1 dekat garis nombor ni sama dengan 4/4. So ini sama dengan 5/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5. Kamu akan dapat berapa? 8/5. So jawapan dia adalah D. Okay. So move kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dan keempat ni lebih kurang sama. Okay. Dia nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Dan yang ini pula tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okay, so bila kamu nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, first kali kamu kena darabkan. Kat sini kamu tengok, kat sini ada sedikit kesalahan ya. Kamu buat correction. Okay, pengangka ni kan. Pengangka ni kamu gantikan dengan penyebut. Okay, so langkah yang pertama kamu kena darabkan penyebut 6 dengan 7. Okay, so hasil darabnya nanti kamu akan dapat apa? 42. Okay, 42 ni kamu kena tambah dengan pengangka. So dia akan dapat total jumlahnya 44. 44 ni adalah pengangka yang baru. Manakala penyebut dia kita masih pakai yang lama. So yang lama adalah penyebut dia 6. Jawapannya adalah D, 44/6. Okey, so nanti kamu tengok soalan nombor 3 tu kamu buat. Okey, cikgu nak tengok sekarang soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni berkaitan dengan soalan nombor 3 lah. Okey, soalan nombor 3, nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Soalan nombor 4, pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, so tengok first kali macam mana kamu nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, kamu kena bahagikan. Okey, bahagikan pengangka dengan penyebut. Okey, 63 bahagi 10. So kamu buatlah dalam bentuk lazim kan. Okey, kamu akan dapat jawapan 6 berbakikan 3, betul tak? Okey. So bila kamu dapat 6 berbakikan 3, baki tu akan jadi pengangka yang baru. Kat sini pun ada salah ni. Penyebut tu kamu tukarkan kepada pengangka. Okay. So penyebut ni kamu tukarkan kepada pengangka. Dia akan jadi pengangka yang baru. Okay, manakala pengangka dia tidak berubah. Manakala penyebut dia, penyebut tidak berubah. Okey.
So kat bawah ni pun salah ni. Dia adalah penyebut bukan pengangka. Penyebut dia tidak berubah, pengangka dia yang berubah. Pengangka jadi pengangka yang baru. So kat sini 6 tu adalah nombor bulat, 3 adalah pengangka baru dan penyebut dia adalah lama, 10. So jawapannya adalah B. Dapat? Okay. So nanti kamu buat soalan 3 dan 4. Okay. Sekarang kita move kepada soalan yang ke-5. Okay, soalan yang ke-5 ni, soalan ni senang sangat. Kamu dia bagi gambar rajah. Okay, bila dia bagi gambar rajah ni, kamu tengok je lah gambar rajah dia tu. So kita baca soalan dia. Antara rajah yang berikut yang manakah tidak mempunyai 1/7 kawasan berlorek. So dia nak tahu jawapan yang manakah, gambar rajah yang manakah bukan kawasan berlorek dia bukan 1/7. So kamu tengok kat sini gambar rajah semua ni. Gambar rajah semua ni dia punya bahagian dia adalah 7, betul? Tapi tengok pula kawasan berlorek dia yang akhir ni. Ini 1/7, ini pun 1/7, ini 1/7. C ni sahaja 2/7. So jawapan dia adalah C. C ni lah yang salah. Okay, sama juga soalan nombor 5 ni. Kamu cuba selesaikan, cuba cari jawapan betul. Kalau cikgu tengok sini pun cikgu dah tahu mana jawapan dia. Okay, dia kata yang mana bukan 1/4/6. So kamu tengoklah kat mana sini kawasan dia yang bukan 4/6 kawasan berlorek dia. So itulah dia punya jawapan. So kalau tengok sini ini 3 sahaja, betul? So inilah jawapan dia, B. Okay, sekarang tengok pula soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 ni dia cakap apa ni? Apakah hasil tambah 4 1/5 dan 4 4/5? Oh sorry, itu output. Okay, soalan input 4 2/7 dan 2 5/7. Okay. So, cuba tengok sini. Okay. Cuba besarkan sikit. Okay, soalan ni 4 2/7 tambah, sebab apa kita tambah? Sebab dia nak hasil tambah lah, sebab kita tambah 2 5/7, 2 5/7. So dekat sini kamu tengok dia punya penyebut dia sama, penyebut sama. Bila penyebut sama, kamu tak ada masalah. Kamu boleh terus sahaja tambah nombor bulat dengan nombor bulat. So 4 tambah 2. 4 tambah 2 ni sama dengan 6. So kamu tambah balik 2 tambah 5 ni akan jadi berapa? 7. So ini 7/7 kan? So akan dapat balik 7/7. Boleh terus 4 tambah 2 6 tambah ni kamu dapat 7/7. So 7/7 ni sama dengan 1. So 6 tambah 1 kamu akan dapat jawapan tu 7. Okay? Okay, so nanti kamu try buat soalan output 8
dan juga 9. Okey, cikgu bagi 2 minit. Okey, untuk soalan 8 ni sama. Okey, so kamu just tambah. Okey. Okey, soalan yang tolak 9 ni pun sama juga. Cuma yang bezanya ini tambah, ini tolak. So kat sini kamu nampak dia punya penyebut dia sama. So kamu boleh terus tolak sahaja. Okey. 8 tolak 5, 3. 4 tolak 3, 1. So nombor bulat dia 3 dan pengangka dia 1, penyebut dia 5. Jawapannya adalah B. Okey. Okey. Tadi cikgu tengok soalan nombor 8 dan juga nombor 9. Sekarang kamu tengok soalan nombor 7. Okey. Soalan nombor 7 ni dia nombor bulat dengan nombor bercampur. Nombor bulat tambah nombor bercampur. Okey, nombor bulat tambah nombor bercampur, kamu boleh tambah terus. Okey, sebab dia tambah. So 7 tambah 1 kamu akan dapat 8. Okey, mana 8? So nombor pecahan dia 45. Jawapannya 85 lah. Tapi kamu tengok pula soalan nombor 10 ni dia tolak. Okey, so bila tolak, okey, sekejap kita ambil kat sini balik. Okey, 9 tolak 1, 2 per 3. Okey, 9 tolak 1, 2 per 3. Nombor bulat tolak nombor bercampur, kamu tak boleh tolak terus. Okey, kamu kena tukarkan dulu 9 ni kepada, nombor bercampur juga. Macam mana kamu nak tukar kepada nombor bercampur? Maksudnya kat sini kamu pinjam lah. Okey. Okey, kamu kena pinjam daripada 9 ni jadi 8. Kan 8 tambah 1 dapat 9 kan? So kamu tukar 8. So ni kena jadi nombor okey, 8 ni akan jadi 8 3 per 3. 8 3 per 3 sama dengan 9. Dia 8 tambah 3 per 3 sama dengan 9. So dia jadi 8 3 per 3. Kenapa kita ambil 3 per 3? Kenapa tak 10 per 10? Ataupun 7 per 7? Okey, tengok nombor yang dalam ni, dia masih dalam, tengok nombor ni, penyebut dia 3. So dia kumpulan 3 lah. Okey, sebab tu kita ambil 3. Kalau sini penyebut dia 7. Kalau penyebut dia 7, so maksudnya sini pun 7 lah. Okey, tapi sini adalah 3. So sini 3. Okey, bila kita dapat macam ni, kita dapat macam ni, kita dah tahu, dah boleh terus tolak. Sebab apa? Sebab penyebut dia dah sama. Okey, 8 tolak 1 akan dapat berapa? 8 tolak 1 akan dapat 7. So 3 tolak 2, kamu akan dapat
3 tolak 2, kamu akan dapat 1/3. So ini 1/3. So ini adalah jawapan dia. So jawapan dia adalah A. Okay. Ingat kalau nombor bulat tambah nombor bercampur, kamu boleh terus tambah. Kalau tambah ni selalunya tak ada masalah. Tapi kalau tolak, kamu tak boleh terus tolak. Kamu kena tukar dulu kepada nombor pecahan ataupun nombor bercampur. Pecahan tak wajar ke, nombor bercampur ke? So tak kisah, tapi kamu kena tukar juga kepada nombor dalam bentuk nombor pecahan. Sebab apa kamu nak tolak penyebut dia tu, kamu kena samakan. Okey, so sekarang kita dah recap balik dengan latihan-latihan ni. Maksudnya kita recap balik konsep-konsep yang kamu dah belajar dalam video sebelum ni. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk sebab kita nak masuk kepada nombor operasi bergabung. Contoh tambah nombor pecahan. 3 nombor pecahan. Contoh 1/2 tambah 3/7/2 tambah 1/2. So maksudnya tu kamu ada 2 kali operasi tambahan ataupun tambah tolak. Okey. Sebelum kita masuk situ, cikgu nak show dekat kamu satu video lah. Okay, so video ni kamu tengok dulu dan nanti kita try buat latihan. Katie suka berjoging. Dia berjoging sejauh 5 2/3 kilometer, 7 2/5 kilometer dan 6 1/2 kilometer pada 3 hari yang lalu. Berapakah jumlah jarak yang telah dia jogging sepanjang 3 hari itu? Jumlah jarak larian Katie adalah tambahan jarak yang telah dia lari untuk 3 hari yang lepas. Ini merupakan ayat matematik menambah 3 nombor bercampur. Tahukah anda cara menghitungnya? Caranya adalah dengan menambah nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Dalam contoh ini, jumlah nombor bulat adalah 18. Langkah seterusnya adalah untuk menambah pecahan. Tukarkan kepada penyebut yang sama sebelum menambah. Okay, so ini dia buat tandaan sepunya terkecil untuk cari penyebut yang sama. Tandaan penyebut yang sama. Okay, nanti dia akan kira calculate hasil darab 2, 3 dan 5 tu. So kamu akan dapat 30. 30 tu sebagai penyebut. So kamu kena darab lah. Cari nilai 30. Okay. So ini pecahan tak wajar. Hasil tambah pecahan tadi adalah pecahan tidak wajar. Jadi, kita mesti tukarkannya kepada nombor bercampur. Okay, macam mana kamu nak tukar kepada nombor bercampur? Macam yang kita cakap tadi, kamu kena buat, kamu kena bahagikan dia. 47 bahagi 30. Sekarang, tambah nombor bulat. Okay, dah siap. So now tengok pula soalan. Kadang-kadang, kita perlu menolak 3 pecahan seperti ayat matematik ini. Sama seperti tambah, tolak nombor bulat dahulu. Seterusnya, tolak pecahan dengan menukarkan pecahan kepada penyebut yang sama terlebih dahulu. Okay, step dia sama saja. Dia buat tandaan sepunya terkecil. Untuk cari nilai penyebut. Okay, so hasil darab yang nanti akan dapat 12. Itu sebagai dia punya penyebut lah.
Namun, kadang-kala pengangka tidak boleh ditolak seperti yang ditunjukkan. Apakah patut kita lakukan seterusnya? Penyelesaiannya adalah dengan meminjam satu daripada nombor bulat dengan menambah mengikut penyebut kepada pengangka tersebut. Akhirnya, kita boleh terus tolak. Okey, dah siap. Kan? Okey, kalau kamu perasan tadi dia cakap kat situ dia terus tolak kan? Sebab apa? Sebab nombor tu pun terus tolak nombor bulat. Sebab nombor tu dah berada dalam bentuk pecahan. Yang cikgu cakap yang untuk soalan topikal tadi, nombor bulat ni kena tukar dulu kepada nombor pecahan. Okey, sekarang ni buka buku tulis kamu sebab cikgu nak bagi soalan. Okey, kamu. Sekejap. Okey, so ini untuk latihan pecahan. Cikgu bagi soalan ni sebab soalan tak ada dalam buku topikal. Kamu tengok ni, salin dulu soalan 1 dan 2. Untuk soalan 1 ni, operasi dia ada tambah dan juga tolak. Okey, untuk nombor pecahan, operasi tambah ke tolak ke, kamu selesaikan dari nombor depan dahulu. Di dari sini. Okey. So, ini soalan 1, 2. Okey, soalan 3 dan soalan 4. Okey, dah habis salin soalan 1, 2, sambung soalan 3 dan juga 4. Okey, dah habis salin. Cikgu nak tunjuk macam mana kita nak jawab soalan nombor 1 ni. Bila kamu ada operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey, so jom kita try tengok sama-sama. Okey, 3/1/4 tambah 4/2/5 tolak 1/1/3. Okey, bila kamu tengok dekat sini, kamu nak buat tambah dulu pun boleh. Selesaikan. Ataupun tadi kita selesaikan dulu nombor bulat. So 3 tambah 4 tolak 1. Okey, tambah. Okey, tambah. Tambah 1/4 tambah 2/5 tambah 1/3. Okey, kamu boleh tulis macam ni. Okey, so now awak selesaikan dulu. Selesaikan dulu nombor bulat. So, 3 tambah 4 tu 7. 7 tolak 1, 6. Okey, sekarang, dekat sini bukan tambah. Sini tolak. Okey, sekarang ni kamu kena tengok pula nombor dalam kurungan tu, nombor pecahan. Okey, dekat sini kamu boleh tambah terus ke? Kamu boleh selesaikan terus ke? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kamu tengok dia punya penyebut dia. Dia punya penyebut tak sama, betul?
Okay, so bila dia punya penyebut tak sama, kamu tengok sini. Okay, kamu kena cari dia punya gandaan sepunya. Okay, sama ada kamu nak buat macam tadi pun boleh. Okay, macam tadi kan. Okay, macam tadi tu dia buat gandaan sepunya terkecil. Okay, kat sini cikgu nak kamu buat contoh kalau gandaan 3. Okay, ni gandaan 3 kan. Gandaan 3 ni, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So 3, 4, 5. So maksud gandaan 3 ni, kita kena cari gandaan 3. Gandaan 3 ni sifar 3 lah. 3. So lepas 3 apa? 6. Lepas 6, 9. Lepas tu 12. Bagi apa? Sekejap, cikgu tambah. Tambah lagi. Jangan. Sekejap. So, tadi kamu okay, so ni sambung 12, lagi apa lagi? 15, lepas tu 18, lepas tu 18, 21, 24, berapa? 27, 30. Lepas tu gandaan 4 pula, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Adakah yang tak sama? Ada yang sama tak? Ya, ada sama 12. Tapi kita tengok pula soalan gandaan ni, gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35. Okay, cuba tengok dulu dekat sini ada tak tiga-tiga gandaan ni sepunya. Ada tak? Ada 12 tapi 12 sifar gandaan 3 dan juga gandaan 4 kan. Gandaan 5 tak ada. So kamu kena cari ketiga-tiga nombor ni gandaan dia mesti sepunya. Mesti ada yang sama. So tak cukup lagi lah ni. So kamu kena kira lagi sampai kamu jumpa. Okay, so maksudnya kat sini kalau kamu buat macam ni pun boleh bagi nombor yang kecil. Tapi kat sini kamu tak nampak nombor yang kecil kan. So nak senang kamu buat macam yang dalam video tadi itulah. Okay. So yang dalam video tadi tu dia buat dalam bentuk gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. So sekarang ni apa? 3, 4, 5. Okay, tengok gandaan sepunya terkecil. Awak start dengan sifar 3 dulu lah. So 3,
bahagi 3 1. Okey, 4 dengan 5 ni tak boleh, so tulis balik 4, sini tulis balik 5. Okey, sekarang teruskan dengan apa? 4. So kat sini adalah sifar 4. 4 bahagi 4 1. 1 ni kamu just turunkan balik, tulis 1. Okey, 5 bahagi 4 tak boleh, so kamu tulis balik 5. Okey, tengok sini. Lepas tu ada lagi tinggal 5 kan? So sifar 5 lah. Okay, sifar 5, 1 ni just turunkan sebab kamu dah tak bahagi dengan 5. Turunkan. So 5 bahagi 5 sama dengan 1. Okey, hasil darab dekat sini 3. Kamu kena darab ketiga-tiga nombor ni. So hasil darab dia kamu akan dapat berapa? Okay, 3 darab 4, 12. 12 darab 5 dapat 60. Hasil darab ni ketiga-tiga ni kamu kena darab. So kamu akan dapat 60. So penyebut dia adalah 60. Ni cikgu nak senang, cikgu copy balik lah. Okay, so penyebut dia adalah 60. Tapi pengangka dia pula apa? Okay, so kamu kena tengoklah 4 darab berapa dapat 60? 4 darab berapa dapat 60? 15. So 4 ni kamu kena darab. Sekejap. Kamu kena darab. Darab dengan 15. 1 ni pun kamu kena darab. Darab 15. Okey. 2. Ni 5 berapa darab 5 darab berapa dapat 60? So 5 darab 12. So kamu pun kena tulis 5 darab 12. Okay, 2 darab 12. 12 pendarab juga sama macam kamu darab dekat penyebut, dekat pengangka pun macam tu. So 30 ni darab berapa? 3 darab 20 dapat 60. So bila bawah darab 20, atas pun darab 20. Okay, so dekat sini pengangka kamu 15 tambah 12 darab 2, 24. Lepas tu tolak 20. Okay. Okay, so kamu selesaikanlah kat sini. Okay, kamu akan dapat berapa? 6 tambah 15 tambah 24, kamu akan dapat 39. So 39 bahagi dengan per dengan 60. So kamu akan dapat 39 bahagi 60, kamu akan dapat 19. 39 tolak 20 sama kamu akan dapat 19. 19 per 60. Kamu tengok balik 19 per 60 ni. Kamu boleh permudahkan lagi ataupun tidak. So kalau kamu tak boleh permudahkan, so itulah jawapan dia. Tapi kalau nombor tu masih boleh dipermudahkan, kamu kena permudahkanlah. Jadi yang kecil, okey? Tapi macam mana?
Cikgu macam mana nak tahu untuk nombor tu kena permudahkan ataupun tidak? So kamu kena tengoklah nombor pengangka dia dengan penyebut tu ada tak dalam sifir yang sama. Contoh 19. Okey, selepas 19 apa? Okey, 38 tambah lagi 19, 57 tambah lagi 19, dah lebih 76. So maksudnya 60 ni tak ada dalam sifir 19 ataupun apa-apa sifir lain. Contoh 19 boleh bahagi dengan berapa? 19 dah tak boleh bahagi dengan nombor lain kan? Boleh bahagi dengan nombor 1 ataupun nombor 19 saja. So 60 tu tak boleh lah. Okay, so kekalkan nombor tu sahaja. Okay? Okay, so sekarang ni nombor 2 tu lebih kurang macam yang dalam video, betul? Tolak dan juga tolak. Okay, yang ni kamu KIV dulu, kamu buat nanti ataupun tengok sekejap lagi. Okay, kalau ada masa kamu buat yang ni. So ini dia punya jawapan dia. Kamu salin dulu dia punya jawapan. Sekarang cikgu nak kamu tengok nombor 3 ni. Cikgu nak tunjuk jalan pengiraan bagi soalan nombor 3. Okey, jalan pengiraan ni mari kita tengok. Okey, 8 tolak 2, 2/5. 8 tolak 2, 2/5. 8 tolak 2, 2/5 tambah 1, 3/4. Okey, so dekat sini ini adalah nombor bulat tolak nombor bercampur, betul? Kamu boleh tolak terus ke? Tak boleh. Tadi cikgu dah tunjukkan dekat soalan topikal ni kan, kalau ada nombor bulat dengan nombor pecahan, kamu kena tukar dulu nombor bulat ni kepada nombor pecahan. Sama juga macam dekat sini. So, okay. Ini 8 kan? So 8 macam mana kamu? Okay, 8 tu kamu pinjam 1. So tinggal jadi tu 7 lah. Okay, 7. Kamu tengok dulu. Kamu nak tahu kan nak letak apa dekat penyebut dan juga pengangka. Kamu kena tengok dekat sebelah dia, dia kumpulan 5. Tengok penyebut dia 5. So dekat sini pun kamu pakai 5 lah. Okay, so 5/5. 7 5/5 ni ibarat sama dengan 7 tambah 5/5. So akan dapatlah 8. Okay, teruskan tolak dengan okay, kamu akan dapat macam ni lah bentuk dia. Okay, seterusnya kamu boleh selesaikan sama ada ikut suka kamu lah. Kamu nak selesaikan nombor pecahan tapi kita ikut daripada yang atas tadi. Cikgu selesaikan dulu nombor bulat. Okay, so salin 7 tolak 2 tambah 1. Okay, 7 tolak 2 tambah 1. Okay, tambah dalam kurungan 5/5 tolak 2/5 tambah 3/4. Okay, now kita selesaikan dulu nombor bulat. Okay, 7 tolak 2. Okay. Sorry. Kan ada problem. Okay.
Okay, 7 tolak 2, 5. 5 tambah 1, 6. Okay, 6. So ini kamu boleh tolak terus ke? Kamu boleh tolak terus. Okey, untuk ini kamu boleh selesaikan terus. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya penyebut tak sama. Tapi sekarang ni ada dua penyebut yang sama. Kamu tolaklah dulu ini. 5 tolak 2. 3. 3 per 5. So ini 3 per 5. Okey, tambah 3 per 4. 3 per 5 tambah 3 per 4. Okey, kamu boleh tambah terus ke? Tak boleh. So, kamu kena samakan dulu dia punya penyebut. So, untuk samakan penyebut ni, okey, tengok sini. 4 ni 5. So, kita buat gandaan sukunya tu. Sukunya terkecil, 4, kita guna suku 4 dulu. 4 bahagi 4 1. Okey. So ni 5 boleh tak bahagi 4? Tak boleh. So kekalkan ni 5. Okey, tengok pula ni 1 ni dah settle. Okey. So tengok sifir ni 5. 1 ni salin balik. 1, 5 bahagi 5 1. Okey, so settle kita punya gandaan sepenuhnya terkecil. Kita kena darabkan 4 dan 5. So kita dapat hasil darab dia 20. So 20 ni adalah penyebut dia yang sama. Okay, jadi awak kena darab lah. 5 darab berapa? Dapat 20. So 5 darab 4. 5 darab 4, 20. Bila bawah darab dengan 4, jangan lupa atas pun sama. Penangka pun sama, kena darab dengan 4. So ni 4, kena darab berapa? Ni kena darab 5. 4 darab 5 dapat 20. So sama, bawah darab dengan 5. Atas pun kena darab dengan 5. So dah settle sini. Okay, berapa jawapan dia? So ini 6. Okay, ini 12 tambah 6 tambah dengan 20. Penyebut dia 20. So ini 12. 12 tambah 15. Okay, 12 tambah 15. Kamu akan dapat berapa? 27. Okay, 27 per 20. Dia jadi pecahan tak wajar. So dekat sini kamu kena tukar pecahan tak wajar ni kepada apa? Kepada nombor bercampur. So sekarang kamu buatlah yang bahagi tu. So ni cikgu tunjuk macam ni. Okay, takut ni tulisan tak cantik. So ni 27. Okay, bahagi 20. Okay, so 1, ini 1 lah. 1 darab 20, 20. Okay, tolak. So ini bakinya tu 7. Cantiknya 7 ya. Okay, so bakinya tu 7. Okay, so baki tadi kita cakap apa baki ni? Baki ni sebagai pengangka yang baru. 1 ni nombor bulat dan penyebut dia tetap sama ni penyebut. Okay, so
dah dapat ni, kita dapat dia punya nilai 1/7/20. So last kali kamu tambah je macam biasa nombor bulat dan juga nombor ni. So kamu akan dapat 7 7/20. So itulah jawapannya. Okey. So sekarang kamu nampak tak? Nampak kan dia punya ni? Betul. Okey. Kamu cuba jawab soalan nombor 2 dan 4 ni sendiri. Okey, soalan nombor 2 dan 4 dan ini dia punya jawapan. Tengok jawapannya sama tak macam cikgu. Okey, so cikgu bagi masa dalam paling cepat 5 minit kan. Paling lambat try buat dalam 10 minit lah. Okey, so try jawab dulu. Okey, so nanti kita bila datang kelas ni tunjuk dekat cikgu. Cikgu nak tengok kamu punya jalan kira. Okey. So sekarang cikgu nak tunjukkan dekat kamu konsep daripada pula. Okey, konsep daripada. Sekejap. Sebelum tu kita nak tengok video dulu. Okey. Jenny mempunyai 24 biji anggur. Dia memberi 1/6 daripada anggur itu kepada Alice. Berapakah banyak anggur yang diberikan kepada Alice? Apabila kita menemui pecahan daripada sesuatu kuantiti, ia bermaksud darab. Dalam hal ini, 1/6 daripada anggur bermaksud mendarabkan 1/6 dengan 24. Kita boleh terus mendarab pecahan. Maka, kita tahu Jenny memberi 4 biji anggur kepada Alice. Kita dapat dengan mudah mengira bilangan anggur yang ada dengan Jenny. Oleh kerana Jenny sudah memberi 1/6 daripada anggur itu, maka baki pecahan anggur bersamanya adalah 1/1/6. Jadi, untuk mencari jumlah anggur yang tinggal, gunakan baki pecahan dan mendarab dengan 24. Jenny masih ada 20 biji anggur. Okey, itu untuk konsep daripada dalam pecahan. Okey, sekarang kita tengok soalan topikal. Buku topikal soalan nombor 15. Okey, soalan nombor 15 tu dia cakap ini dia direct bagi 3/4 daripada 864 ialah. So maksudnya kat situ kamu kena terus kira. Tiga per empat cikgu besarkan sikit. Tiga per empat daripada
Daripada tu darab 800 864. So kat sini kamu boleh sama ada kamu nak darab dulu lepas tu bahagi ataupun kamu terus buat bahagi. Yang pertama. So 4 sama dengan 4 bahagi 4. 4 bahagi 4 sama dengan 1. 864 bahagi 4. Dan 64 bahagi 4 akan dapat 2, 1, 6. Masya Allah, lawanya 6 tu. Okay, so jawapan dia bila kamu buat bahagi potong tu kamu akan dapat 216. Tapi bukannya terus dapat jawapan 216 tu bukan jawapan. Kamu masih ada lagi kamu kena darab 216 darab 3. So 216 darab 3 kamu akan dapat 16 darab 3 darab 3 kamu akan dapat 648. Okay, so tu macam tu. Okay. Okay, so dapat Okay, so kamu boleh buat soalan output nombor 15. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk kamu soalan nombor 17. Soalan nombor 17 ni dia tak direct macam soalan 15, macam soalan 16. Betul tak? Okay, soalan 17 ni dia bagi dalam bentuk penyelesaian masalah. Okay. Soalan berayat lah. So kita baca soalan dulu. 855 orang memohon satu jawatan kosong. 1/5 daripada mereka telah diterima. Berapakah orang yang berapakah orang yang telah diterima? So dia nak tahu jumlah. Okay. Okey, ulang balik soalan. 855 orang memohon satu jawatan kosong. 1/5 daripada mereka telah diterima. Berapakah orang yang telah diterima itu? Okey, kata kunci dekat sini daripada. So bila ada perkataan daripada, terus kamu guna operasi darab. Okey, pecahan darab dengan jumlah bilangan. Okey, kalau ikut soalan ni jumlah bilangan tu untuk jawatan kosong. So sebanyak 855 orang. Jadi dia nak tahu berapa orang yang telah diterima. So 1/5 darab 855 sama dengan 171. Okey, sekarang cikgu nak kali sikit soalan ni. Okey, soalan nombor 17 ni cikgu kali sikit. Soalan ni kita cakap tadi 1/5 kali tu tahu apa kali? Cikgu tukar sikit soalan dia. Okey, tadi dia cakap 1/5 tu yang telah diterima, betul?
Okay. Rendah diterima. Soalannya sekarang, jumlah peserta 855 orang. Soalan cikgu, soalan sekarang, soalan berbunyi, berapakah orang yang tidak diterima? So, macam mana kamu nak jawab kalau soalan nak macam ni? Okey. First kali, dia ada dua cara. Okey, satu cara yang pertama, kamu cari dulu tadi berapa orang yang telah diterima. Okey, so tadi kita dapat jawapan bilangan pekerja yang telah diterima ialah 171. Okey. Dia nak cari bilangan orang yang tidak diterima. Okey, macam mana kamu nak cari? So ini sama dengan 855 orang tolak 171. Okay, so jawapan kamu akan dapat 684 orang yang tidak diterima. Okey, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang kedua ni kamu cari dulu baki dalam bentuk pecahan. Tadi dia cakap diterima adalah 1/5. Okey. Diterima adalah 1/5. Okey, sekarang cikgu lukis satu benda lah. Okey. Bila dia cakap 1/5, maksudnya satu pecahan, keseluruhan pecahan penuh dia adalah 5. Dibahagikan kepada 5 bahagian. Contoh ni 1, 3, 4, 5. Okey, so 1/5 ni yang diterima. Okey, so balance dia yang lain ni 4/5 ni adalah pecahan orang yang tidak diterima. Okay, so kamu boleh buat dekat sini. Satu tu kan jumlah pekerja. Satu ni 855. Okay. 855
855 orang ni dibahagikan kepada 5 bahagian. So nilai dia adalah 855. So 1/5 daripada 855 ni adalah 171. Bakinya lagi ada 4/5. Kalau kita ikutkan kat sini yang kita sudah kira tadi, jawapannya 685 orang yang masih yang tidak diterima. Okey, ini cikgu nak tunjuk cara yang kedua. Cara yang kedua kamu tengok based on pecahan ni lah. Okey, so kamu dapat tadi pecahan orang yang tak diterima adalah 4/5. Okay, so 4/5. Okey, 4/5 ni kamu darab dengan besarkan sikit. Okay, so 4/5 ni kamu darab dengan 855. Kamu akan dapat 684. So tadi yang first kali kamu cari dulu bilangan pekerja yang diterima, betul? Lepas tu kamu tolak dengan keseluruhan pekerja. Besar. Okey, saya dapat. Okey, ini contoh. Dia ada dua cara lah kamu nak jawab. Cara satu, kamu cari dulu bilangan pekerja yang diterima. Okey, so bila dapat bilangan pekerja yang diterima tu seramai 171 orang. Lepas tu kamu kena tolak bilangan jumlah kesemua pemohon tolak dengan jumlah yang diterima, so kamu akan dapat jumlah bilangan orang yang tidak diterima. Okay, cara yang kedua, kamu cari dulu baki pecahan. So 5/5 tolak 1/5. 5/5 tu sama dengan 1. So 5/5 tolak dengan 1/5, kamu akan dapat 4/5. Okey, 4/5 tu darab pula dengan bilangan pekerja. Okey, bilangan pekerja dia 855, so kamu akan dapat 684. Okey, sama juga dengan soalan nombor 18 ni. Okey, nanti kamu try buat soalan nombor 17 yang output punya. Okey, tengok soalan nombor 18. Okay, soalan nombor 18 tu dia cakap Bagawi mempunyai 45 durian. 45 durian. Dia menjual 2/3 daripada durian-durian itu. Berapakah durian yang telah dijual? Okey. So sama juga konsepnya yang tadi, kamu kena tengok Bagawi tu mempunyai berapa. So ini total durian yang dia ada. Okay, 45 durian. Okey, dia menjual 2/3 daripada durian-durian itu. So 2/3 ini daripada darab durian-durian 45. So jawapan kamu akan dapat 30. Okey, cikgu bagi masa kat kamu 5 minit. Cukup, cikgu rasa cukup 5 minit. Kamu cuba selesaikan soalan 17 dan 18. Okey, kamu selesaikan, kejap lagi kita bincang.
Okay, ada yang dah siap ke? Okay, kalau yang dah siap tu boleh kita tengok soalan, kita bincang. Yang belum siap, cuba siapkan sambil mendengar. Okay. So dekat soalan 17 ni dia cakap 922 orang memohon satu jawatan kosong, lebih kurang sama dengan soalan sebelah. 1/2 daripada mereka telah diterima. So 1/2 kamu kena darab dengan 922. Jadi jawapan kamu akan dapat 461. Siapa yang betul tanda, okey? Tengok soalan nombor 18 pula. Hidayat mempunyai 296 durian. Dia menjual 1/2 daripada durian-durian itu. Berapakah durian yang telah dijual? So sama juga macam yang cikgu ajar tadi. 1/2 daripada durian-durian, so 1/2 darab 296. So kamu akan dapat bilangan durian yang telah dijual ialah 148 biji. Okey, sekarang cikgu nak bagi kamu satu soalan. Okey, so ini soalan kebat, nanti kamu boleh salin. Okey, ini kawasan Belorek dia. Bila scan dia hilang pula kawasan Belorek. Okey, so kamu tengok soalan ni, dia cakap apa? Rajah di bawah menunjukkan 3 keping kad yang sama saiz. Lepas tu setiap keping kad itu masing-masing dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okey. Hitung jumlah soalan A, hitung jumlah pecahan bahagian Belorek daripada ketiga-tiga kad itu. Bila dia cakap dia nak hitung jumlah, okey, hitung jumlah ni, maksudnya kamu kena buat operasi apa? Tambah. Okay, so kita buat operasi tambah. Okay, yang gambar pertama ni apa? 1/2. Okay. 1/2 tambah. So ada 3 bahagian, kawasan Belorek dia 2, jadi 2/3. 2/3 dan gambar raja L tu ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian. Kawasan Belorek dia adalah 1 bahagian saja, so dia akan jadi pecahan 1/6. 1/6. So kat sini kamu total lah semua. Kamu boleh tambah terus ke? Tak boleh. Kamu kena samakan dulu dia punya penyebut. Okey, so dekat sini ini cikgu nampak dia punya gandaan dia kecil. Jadi cikgu nak tunjuk yang macam kita buat tadi gandaan. Okay, gandaan sepenuhnya macam ni. Okay. So kat sini kita ada 2, 3 dan 6. So kat sini kamu boleh buat apa? 2, okey, gandaan 2 lah. Okey, sifir 2. So 2, 4, 6, 8, 10. Tengok yang ketiga pula, gandaan 3, sifir 3, 3, 6, 9, berapa? 12, jadi 15. Okay, sifir 6 pula gandaan 6 lah. Gandaan 6, sifir 6, 6,
12 lagi 18 24 lepas tu 30. So, ini ada lagi ini 12. Okay, sekarang kamu tengok apa gandaan dia yang sepunya. Okay. So sini gandaan dia yang sepunya, yang maksud sepunya ni yang sama lah. Okay, so kita tengok kat sini ada apa, nombor apa? Nombor 6. Lepas tu, okay, gandaan 3 pun ada 6, gandaan 6 pun ada 6. Okay, lagi apa lagi? 12. 12. Okay, sekarang ni kita ambil yang paling kecil. Okay. So yang paling kecil dia adalah nombor 6 kan. Nombor 6. Jadi okay. 2 darab berapa dapat 6? Okay, 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. So, kamu kena darablah untuk kamu tunjuk samakan dia punya penyebut. Okay, 2 darab 3. Bila bawah darab 3, atas pun kena darab 3. Okay, lepas tu ini 3 darab 2. 3 darab 2. 3 darab 2, 6. 2 darab 2. Okay, 6 ni kena darab 1. Pun darab 1. Okay, so jawapannya dekat sini kamu akan dapat. Di bawah ni 6. Okay, tadi kita tengok nombor 6. So atas ni kamu akan dapat apa? 3 tambah 4 tambah 1. So kamu akan dapat 3 tambah 4 tambah 1. Okay, so kamu akan dapat jawapan dia berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 1, 8. So kamu akan dapat 8 per 6. Per 6. Okey, so 8 per 6 ni adalah pecahan tak wajar. Jadi kamu kena ubah jadi nombor bercampur. Okey, macam mana kamu nak ubah jadi nombor campur? Kamu kena buat bahagilah. Okey, so 8. Okey, 8 bahagi 6. So ni 1. 6 tolak 8 tolak 6 2. So jawapan kamu akan dapat 1, 2 per 6. Okey, kamu tengok dekat sini 1, 2 per 6. 2 per 6 ni masih boleh dipermudahkan, betul tak? Okey, sebab apa? 2 ni ada dalam sifir 2 dan ada juga 6 ni pun ada dalam sifir 2. So, kamu bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 1. 6 bahagi 2, kamu akan dapat 3. Jawapan kamu yang terakhir adalah 1 per 3. Okey? Okey, kejap. Cikgu tunjuk lagi. Cikgu tulis bagi elok-elok sikit. So jawapan dia 1
1/3. Okey, dah siap. Okey, itulah kita punya macam mana nak cari jumlah dia. Okey, tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia cakap Emily perlu melorek beberapa bahagian lagi pada kad L supaya jumlah bahagian berlorek daripada ketiga-tiga kad itu ialah 1/2/3. Hitung pecahan bahagian tambahan yang perlu dilorek. Okey, so tadi kita dah dapat dia punya kawasan berlorek adalah 1/3. Betul? Okey. Sekarang okey, 1/3. Okey. Sekarang ni dia cakap keseluruhan bahagian yang berlorek itu adalah 1/2/3. 1/2/3. So dia nak tahu berapa lagi baki yang dia perlu lorek. Okay, so 1/2/3 tolak 1/1/3. Kamu akan dapat 1 tolak 1 kosong sifar, 2 tolak 1 2 tolak 1 sah 1. So yang bawah penduduk tetap sama. So kamu akan dapat jawapannya 1/1/3. Okey, tengok yang C pula. C, lorek bahagian tambahan yang perlu dilorek lagi oleh Emily pada kad L. So kamu lorek je lah. Okay, so ini kamu lorek. Jadi tolong lorekkan. Dia tak boleh lorek ke? Okay, so kamu lorekkanlah sendiri tambah lagi satu bahagian. Okay, so itu saja soalan kita pada kali ini. Okay, video kita last dekat sini. Nanti kita akan sambung lagi pada video akan datang. Okay, so terima kasih semua kerana sudi belajar dengan cikgu pada hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye.